Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Alright. Hari ni kita akan sambung Jadi kita akan sambung akaun nominal. Jadi cikgu harap hari ni kita boleh habiskan akaun nominal untuk pelarasan untuk bab pelarasan. Okey, jadi minggu lepas cikgu dah terangkan sedikit apa dia berkenaan akaun nominal yang kita perlu laraskan berkenaan akaun nominal iaitu hasil dan belanja. Tidak kelas Okey. Alright, jadi minggu lepas cikgu dah terangkan berkenaan akaun nominal iaitu kita ada hasil dan belanja. Okey. Hasil, so ada hasil bila kita laraskan maka akan berlaku hasil belum terima iaitu hasil yang kita tak dapat lagi dengan hasil belum terperoleh. Hasil yang kita terima in advance, kita terima terlebih dahulu. Hasil tahun hadapan kita terima tahun ni. Itu yang dimaksudkan dengan hasil belum terperoleh. Ni cikgu ulang semula Kemudian belanja pun mungkin bila kita laraskan akan berlaku dua perkara iaitu yang pertama kita akan dapat tahu belanja belum bayar. So apa-apa belanja yang belum bayar. Kemudian belanja prabayar. Prabayar ni belanja tahun hadapan. Itu yang dimaksudkan dengan belanja prabayar. Okey. Jadi tujuan kita buat pelarasan ni sebab kita nak tahu berapa hasil sebenar, hasil untuk tahun tersebut, tahun semasa, dan kita nak tahu berapa nilai belanja untuk tahun semasa, belanja sebenar untuk tahun semasa. Okey. Jadi cikgu dah terangkan apa komponen-komponen untuk hasil dan belanja, hasil belum terima, hasil belum terperoleh. Okey. Jadi minggu lepas juga cikgu dah terangkan bagaimana cara kita nak rekod hasil belum terima. Kita nak rekod ke dalam jurnal am. Okey, ni cikgu ulang semulalah Okey. Jadi bila ada hasil belum terima, kita kena tahu bahawa hasil belum terima itu adalah komponen aset. Jadi bila komponen aset dalam jurnal, dalam catatan bergu, bila kita nak rekod dalam penyata kewangan, aset perlu kita debitkan kerana hasil belum terima ni adalah perkara baru, nilai baru. Jadi aset kalau ada nilai baru memang kita kena debit. Okay. Sebab ikut contoh ni, contoh faedah diterima ni cikgu debit dalam jurnal am. Faedah belum terima 400. Okey. Kemudian kredit, kita perlu kredit akaun hasil. Sebab hasil sifat dia memang kena kredit. Okey. Dan tambahan pula belum terima ni kesan dia akan menyebabkan hasil kita perlu tambah. Hasil kita kena tambahkan. Jadi bila hasil kena tambah memang kena rekod di sebelah kredit. Jadi dapatlah dalam jurnal am ni kredit faedah atau kredit hasil. Contoh ni faedah. Okey. Dan bila kita pindahkan ke ledger,
Okey, so akan wujudlah dua akaun kat sini iaitu akaun faedah, akaun hasil dan akaun hasil belum terima iaitu faedah belum terima. Yang mana dalam akaun hasil, akaun faedah mesti ada butir bank yang akan berada di sebelah kredit. Okey, cikgu dah explain kenapa butir bank berada di sebelah kredit last week. Cikgu dah explain. Sebab dalam buku tunai, hasil berada di sebelah debit. So, bila kita pindahkan ke akaun hasil, so akaun hasil akan berada di sebelah kredit untuk butir bank. Lepas tu kita masukkan dalam General Am Keleja. Okey. Dan kita imbangkan akaun faedah atau akaun hasil, maka kita akan dapat butir akaun untung rugi yang berada di sebelah debit. Untuk hasil ni cikgu wakil faedah ni untuk hasil, wakil untuk hasil. Jadi maksudnya semua akaun hasil kedudukan bank dengan untung rugi ni sama. Jangan ubah. Jadi kita boleh tahu kalau untung rugi dia di sebelah debit, maksudnya ini adalah akaun hasil. Okey. Kemudian untuk akaun faedah belum terima, kita kena tutup juga akaun tersebut dan kita kena imbangkan. Dan bila kita imbangkan akaun tersebut, kita akan cari baki HB. Kerana faedah belum terima ni adalah aset. Okey. Ini yang kita dah belajar minggu lepas. Alright. Jadi untuk APU dan PKK, cikgu tak explain lah, nanti cikgu explain bagi awak nampak. Sekarang cikgu nak nampakkan bagaimana cara kita nak rekod dalam ledger. Okey. Next. Yang berikut, yang kedua adalah hasil belum terperoleh. Iaitu hasil yang kita terima dahulu. Kita dah terima terlebih dahulu. Dan kita kena tahu bahawa hasil belum terperoleh ni adalah komponen liability semasa. Jadi bila berlaku atau bila ada liability semasa, account liability semasa, dalam catatan bergu kita kena rekod di sebelah kredit. Itu sebab cikgu letak kredit dalam General Am. Hasil belum terperoleh ataupun ikut pada contoh ni adalah commission. Jadi cikgu letak commission belum terperoleh 100 berada di sebelah kredit. Okey, kesan hasil belum terperoleh kepada akaun hasil. Akaun hasil akan kita perlu kurangkan, akan berkurang sebab kita terlebih terima. So bila terlebih terima, kita kena tolak. Kita kena kurangkan akaun hasil. Maka bila hasil perlu kurangkan, hasil kena debit. Sebab hasil tadi kalau bertambah kredit, kalau kurang kena debit. That's why debit commission. Cikgu letak kat sini. Okey. So bila kita pindahkan ke ledger, okey, macam biasa kita akan buka dua akaun. Iaitu yang pertama akaun hasil, kalau ikut contoh sini adalah akaun commission. Kita ambil daripada General Am, akaun commission. Yang kedua akaun commission belum terperoleh. Okey. Akaun commission belum terperoleh. Okey. Okey. Alright. Dan macam biasa, akaun commission, akaun hasil yang pertama mesti ada butir bank. Okey. Mesti ada butir bank. Tarikh biasanya semua akhir tahun lah. Okey, butir bank untuk akaun hasil mesti debit, mesti kredit. Jadi apa maksud butir bank ni? Ini adalah hasil yang kita dah terima. Hasil yang kita sudah terima. Kalau ikut soalan, hasil yang kita dah terima adalah RM500. Ataupun kita ambil daripada buku tunai. Hasil yang kita dah terima.
Okey, kemudian baru kita masukkan yang dalam journal. Jadi kalau ikut journal, account commission debit. So kita akan letakkan di sebelah debit. Okey. Kemudian account commission belum terperoleh, kita akan letak di sebelah kredit. Okey. Letak nilai dulu Okey, lepas kita dah letak nilai, barulah kita letak butir. Okey, butir yang akan bertukar Untuk account commission, kita akan letakkan butir commission belum terperoleh. Manakala dalam account commission belum terperoleh, kita akan letak butir commission. Okey. Saya tengah debit commission, credit account commission belum terperoleh. Butir sahaja yang bertukar. Nilai kena ikut journal am. Kalau journal am nilai account tersebut di debit, maksudnya dalam account tersebut mesti kena rekod di sebelah debit. Kalau kredit, kredit. Yang bertukar kedudukan dalam ledger hanyalah butir. Senang je nak pindahkan journal am ke ledger ni. Okey, dan macam biasa, bila kita dah selesai pindahkan, kita akan tutup. So yang pertama kita akan tutup account commission, account hasil. So kita imbangkan. Okay, jadi ada balance 400 dan 400 ini adalah butir yang kita perlu letak Yang 400 ni adalah account untung rugi. Apa maksud butir account untung rugi ni? Okey, maksud dia ini adalah komisen sebenar. Komisen untuk tahun 2021. Itulah yang dimaksudkan dengan akaun untung rugi ni. Ini yang kita nak cari, ini yang kita nak rekod dekat Apur. Butir akaun untung rugi ni, that's why kena buat pelarasan. Yang bank ni 500, ini adalah hasil yang kita terima. Bank ni adalah hasil yang kita terima, cuma kita nak cari berapa hasil sebenar yang kita nak rekod dalam Apur. Okay, that's why kita kena buat pelarasan. Okey, selesai untuk akaun hasil dan untuk akaun komisen belum terperoleh. Okey. Jadi kita akan imbangkan dan disebabkan komisen belum terperoleh ni komponen liability. So bila kita imbangkan jadi kat sini pun 100, jadi nilai imbangan ni butir yang kita letak adalah baki HB. Sebab dia liability semasa. So bila ada baki HB, jangan lupa bawa ke tahun baru atau tempoh baru sebagai baki awal. Okey? Boleh faham ini? Cikgu ajar satu persatu step dia. Maksudnya bukan untuk komisen saja tapi mewakili semua hasil. Semua akaun hasil macam inilah caranya sekiranya ada belum terperoleh. Okey, ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada Jadi cikgu harap semua boleh faham. Okey. Seterusnya, okey, baru cikgu rekodkan ke dalam Apur. Okey, untuk rekod ke dalam Apur, cikgu akan ambil dua-dua contoh ni lah dua-dua contoh ni faedah dengan komisen, cikgu pindahkan ke dalam satu Apur dan satu PKK bagi awak nampak. Okey.
Jadi bila kita pindahkan ke Apur, biasanya kita hanya pindahkan ke akaun untung rugi. Akaun untung rugi. Perdagangan tak perlulah sebab hasil dengan belanja memang kena pindahkan ke akaun untung rugi. Bagi tahun berakhir, (31 Disember 2021). Okey. Dalam akaun untung rugi, kalau biasa yang kita buat sebelum ni Apur yang berbentuk penyata. Okey, jadi yang untuk contoh yang ni cikgu tunjukkan Apur dalam bentuk T. So bentuk T ada debit, ada kredit sebelah kiri ni debit, sebelah kanan kredit. Okey, debit untuk komponen apa? Kalau akaun untung rugi ni debit untuk komponen apa? Belanja. Okey, debit mesti belanja jangan terkeliru Sebab sebelum ni kita buat Apur, kita buat bentuk penyata. Ini kita buat bentuk T. Manakala kredit adalah untuk hasil. Kredit adalah untuk hasil. Jadi berdasarkan dua contoh yang kita buat ni, yang kita dah buat ni, dua-dua adalah commission, dua-dua adalah hasil. Iaitu satu faedah, satu commission. Macam mana kita tahu dua-dua hasil? Tengok kedudukan akaun untung rugi. Kan? Akaun faedah, akaun untung rugi di sebelah debit. Akaun commission, untung rugi di sebelah debit juga. Jadi bila kita pindahkan ke akaun untung rugi, kedua-duanya akan berada di sebelah kredit, di bawah hasil lah. Itu satu faedah. Satu lagi adalah commission. Berapa nilai yang kita nak letak? Ikut butir akaun untung rugi dalam setiap akaun. Contoh akaun untung rugi untuk faedah 1,200. So 1,200 lah kita letak dekat akaun untung rugi ni. Ini yang sebenar, kita kena letak hasil sebenar. Untuk commission kita letak 400. Walaupun pada asalnya kita terima lebih atau kita terima nilai lain. Tapi disebabkan penerimaan kita tu tidak cukup untuk setahun ataupun terlebih untuk untuk setahun, kita buat pelarasan itu. Jadi dapatlah nilai yang berbeza yang kita nak letak dalam Apur. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Seterusnya, kita nak rekod dalam PKK. Okey, penyata kedudukan keuangan. Okey, pada 31 Disember 2021. Pun sama juga, sebelum ni kita buat PKK dalam bentuk penyata dalam bab 7. Jadi yang contoh yang ni cikgu nak tunjukkan PKK dalam bentuk T. Iaitu di sebelah debit kita akan letakkan asset. Di sebelah kredit kita akan letakkan untuk equity, liability dan equity dan liability. Liability ada dua, liability semasa dan bukan semasa. Asset pun ada dua, asset semasa dan bukan semasa. Jadi untuk akaun nominal, kita hanya menggunakan aset semasa. Dia akan melibatkan aset semasa sahaja. Dengan liability semasa. Sebab ini hanya untuk akaun nominal sahaja, bukan keseluruhan syarikat. Kalau keseluruhan syarikat, memang kena adalah aset bukan semasa, memang kena adalah equity pemilik, liability bukan semasa. Tapi untuk akaun nominal ni hanya melibatkan aset semasa dengan liability semasa.
Okey, jadi untuk PKK kita akan letakkan yang belum terima dengan belum terperoleh. Jadi untuk contoh pertama, hasil belum terima, okey kita tengok baki awal dia untuk tahun baru 400 ni, okey itulah yang kita letak di bawah aset semasa. Kalau tak siapa yang tak faham, siapa yang confused, okey kita boleh tengok akaun belum terima ni. Di mana baki awalnya? Jadi baki awal di sebelah debit. Jadi dalam PKK pun kita akan letak di sebelah debit. Okay. Kita akan letakkan butir faedah belum terima. Okay. So untuk sini mesti ada perkataan belum terima. Okay. Okay, 400. Okay. Manakala belum terperoleh, untuk contoh kedua kita dapat belum terperoleh. Okey, tengok baki awal belum terperoleh di sebelah kredit. Maksudnya dalam PKK dia akan berada di sebelah kredit. Cuma butir kita akan letak commission belum terperoleh. Mesti letak nama macam ni. Belum terperoleh. M100. Okey, selesai untuk hasil. Okey, kelas? Boleh cikgu teruskan ataupun ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan tanya. Sebab benda ni kita akan jumpa setiap tajuk dalam tingkatan 5 nanti. Okay. Alright. Ada Aisyad? Okay. Kalau faham, cikgu akan teruskan. Hari ni kalau boleh cikgu nak habiskan hasil dengan belanja sebab kita nak buat latihan. Contoh latihan account nominal. Okay. Jadi cikgu teruskan dengan belanja. Okay, jadi belanja, okay, mungkin berlaku belanja belum bayar ataupun belanja prabayar. Okay, sebelum kita buat, cikgu explain dulu belanja belum bayar adalah kategori atau komponen liability semasa. Liability semasa. Macam hasil juga, bila kita nak laraskan belanja, yang pertama kita kena tahu berapa belanja yang kita dah bayar. Okey. Berapa belanja yang kita dah bayar. Kita kena tahu ni dulu sebab memang benda kita dah bayar dulu baru boleh kita laraskan. Kalau kita tak bayar lagi macam mana kita nak buat pelarasan. Jadi kita kena tahu berapa belanja yang kita dah bayar. Biasanya kita boleh dapat maklumat ni daripada buku tunai. Buku tunai sebelah mana, Syami? Kalau dalam buku tunai belanja yang kita dah bayar, di sebelah debit atau di sebelah kredit? Syami? Kita nak tahu nilai belanja yang kita dah bayar. So kita boleh ambil daripada buku tunai. Buku tunai, dalam buku tunai sebelah mana sebenarnya belanja yang kita dah bayar ni? Syami. Syami ada tak tu? Ke tidur? Isyad,
Buku tunai sebelah mana kalau belanja? Sebelah debit atau sebelah kredit? Okey. Ingat ya, belanja kita bayar Syed. Belanja kita bayar tunai, kita bayar. So kalau kita bayar, apa kesan dia terhadap buku tunai? Bertambah ke berkurang? Belanja akan berada di sebelah kredit. Berkurang, yes. Belanja akan berada di sebelah kredit buku tunai. Jadi bila awak jumpa buku tunai, dekat sebelah kredit buku tunai, kadang-kadang kita jumpa insurans contoh, lepas tu gaji, apa lagi, kadar bayaran. Itu semua menunjukkan belanja yang kita dah bayar. Itu semua menunjukkan belanja yang kita dah bayar. Kita tak pasti lagi adakah belanja itu cukup setahun atau terlebih. Okey. Okey, ni yang pertama kita boleh dapatkan daripada buku tunai. Okey, yang kedua kita boleh dapatkan daripada imbangan duga. Di imbangan duga pun kita dah belajar. Okey. So dalam imbangan duga, kedudukan belanja akan berada di sebelah debit. Dia terbalik imbangan duga ni dia bukan bentuk T. Imbangan duga ni dia adalah penyata kewangan. Jadi penyata kewangan dia kena ikut ableh. Penyata kewangan dia mesti ikut ableh. Kalau buku tunai ni dia bentuk T, bentuk ledger. Bentuk ledger kena ikut hukum dia lah. Okey. Jadi imbangan duga, dalam imbangan duga debit, belanja akan berada di sebelah debit. Itu yang pertama kita kena tahu pertama benda ni, belanja yang kita dah bayar. Okey, yang kedua, kita tengoklah pada kehendak soalan atau kehendak atau maklumat apa yang diberi. Okey, kalau maklumat beri tahu kita belanja belum bayar. Okey. Ada belanja yang masih lagi belum kita bayar, maka kita perlu cari belanja sebenar. Kita kena cari belanja sebenar. Okey. Formula dia macam mana kita nak cari belanja sebenar? Okey. Belanja kena tambah dengan belanja belum bayar. Okey. Dapatlah belanja sebenar. Okey. Sebaliknya lah, kalau dia bagi kita belanja sebenar, kita carilah sama ada dapat belanja belum bayar ataupun belanja prabayar. Okey, sama juga dengan belanja prabayar. Yang pertama macam cikgu cakap tadi, kita kena tahu berapa belanja yang kita dah bayar, sama je. Okey. Dan seandainya dalam soalan, dia bagi tahu kita belanja prabayar, jadi kita kena cari berapa belanja sebenar. Okey, berapa belanja sebenar? Ini dari segi matematik lah. Jadi kita akan formula dia, belanja prabayar kita kena tolak dengan belanja yang kita dah bayar, kita kena tolak dengan berapa nilai prabayar. Berapa nilai belanja prabayar untuk kita dapatkan belanja sebenar.
Okey. Ni formula dia lah. Ataupun kalau dia bagi belanja sebenar, macam cikgu cakap tadi, kalau soalan bagi tahu kita belanja sebenar, jadi kita kena carilah sama ada belanja belum bayar ataupun belanja prabayar. Cara dia macam mana? Kita tolakkan. Belanja sebenar, kita kena tengok, kita bandingkan dengan belanja yang kita dah bayar. Kalau terlebih bayar, maksudnya akan ada belanja prabayar. Kalau terkurang bayar, maksudnya akan ada belanja belum bayar. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey. Sewa. Sewa yang telah dibayar pada 31 Disember ialah RM5,000. Okey, ini yang kita dah bayar. Okey. Ini yang kita dah bayar. Kemudian sewa sebulan 500. Dia bagi pula kat sini senilai sebulan 500. Now kita perlu laraskan. Kita nak laraskan. Macam mana kita nak laraskan ni? Okey, dia dah bagi sebulan 500. Kalau dia dah bagi nilai untuk sebulan, maksudnya kita boleh cari nilai untuk tempoh setahun. Jadi 500 kita darabkan dengan 12 bulan. Okey, kita akan dapat 6,000. Okey, betul 6,000. 6,000 ni apa? RM6,000 ni apa? Belanja sebenar. Yes, ini adalah belanja sebenar. Maksudnya belanja yang actual, belanja yang ikut tempoh perakaunan. Kalau tempoh tu setahun, kita kena dapatkan berapa belanja untuk setahun. Kalau tempoh perakaunan 6 bulan, kita kena dapatkan berapa belanja untuk 6 bulan. Jadi biasa dalam SPM memang dia bagi 12 bulan setahun tempoh perakaunan. That's why kita darab 12 bulan. Okey. Jadi kita dah dapat belanja sebenar 6,000. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu kalau dia bagi tahu nilai belanja sebenar. Okey, jadi kita bandingkan dengan belanja yang kita dah bayar. Okey, kita dah bayar 5,000. Jadi sekarang berlaku apa? Kita dah belanja sebenar 6,000 yang sepatutnya kita bayar. Tapi kita dah bayar 5,000. So bila kita bandingkan, kita masih lagi belum bayar sebanyak 1,000. Maka 1,000 ni kita rekod sebagai belanja belum bayar. Tengoklah belanja apa. Kalau sewa belum bayar. So dah dapat dah dua nilai yang kita nak guna dalam penyata keuangan, iaitu belanja sebenar dengan belanja belum bayar. Bila dah dapat tu baru boleh kita rekod dalam penyata keuangan. Okey, ni contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Promosi tahunan ialah 6,000. 6,000 ni promosi apa? Belanja apa? Promosi tahunan. Maksudnya nilai promosi untuk setahun ialah 6,000. Jadi 6,000 ni belanja apa? Belanja sebenar. Yes. Ini adalah belanja sebenar. Sebab dia untuk setahun.
Okay, tadi cikgu dah beritahu dah apa-apa belanja untuk setahun, itulah yang sebenar. Sebab memang tempoh perakaunan yang kita buat untuk SPM ni, untuk kita belajar ni, biasanya tempoh dia memang setahun. Okey. Kemudian belanja yang kita dah bayar 8,000. So yang dah bayar 8,000. Jadi sekarang berlaku apa? Kita bandingkan 6,000 sebenar. 8,000 yang dah bayar. Bermaksud sekarang kita terlebih bayar. Kita terlebih bayar berapa? Okey, tolaklah. Jadi kita terlebih bayar sebanyak 2,000. Ataupun 2,000 ni kita kenali dia sebagai belanja prabayar. Sebab dia terlebih bayar. Okey. Boleh faham tak dua ni? Boleh cikgu. Yang lain macam mana? Ana seorang jawab ni. Amir, faham tak Amir? Faham cikgu. Faham. Dawiyah? Azmi, faham tak Azmi? Faham sikit cikgu. Faham sikit. Okey. Nak faham banyak, kena masuk join kelas tambahan. Baru awak akan faham banyak. Hari tu join tak kelas tambahan, Azmi? Saya ada hal tu. Ya ke? Okey. Alright. Lepas ni siapa ada hal tolong bagi tahu lah untuk kelas tambahan rasanya cikgu dah bagi tahu belum kat kelas korang ni. Okey, mulai minggu ni kelas cikgu kena ambil markah untuk akhir tahun. Jadi antara markah yang cikgu ambil kira adalah kehadiran untuk kelas wajib ni Kehadiran untuk kelas wajib ni cikgu akan ambil markah. Okey, manakala penyertaan cikgu akan ambil kira masa kelas tambahan. Sebab kelas tambahan tu kita buat latihan. Cikgu akan tanya, korang akan jawab. Jadi cikgu tahu siapa yang terlibat, siapa yang yang ambil perhatian apa semua. Jadi untuk kelas biasa ni cikgu akan ajar dulu tu. Cikgu akan lecture dululah. Cikgu akan terangkan dulu. Kelas tambahan cikgu akan explain lagi. Cikgu akan tutor. Kita akan buat latihan lebih. Jadi kat kelas tambahan tu cikgu boleh nilai berapa ataupun tahap prestasi masing-masing lah. Jadi siapa lepas ni yang tak boleh datang kelas tambahan, tolong maklumkan awal. Sebab kita tak pasti lagi buka sekolah bila ni. Kita tak pasti lagi sebab KL Selangor masih lagi fasa 2. Fasa 2 memang sekolah tak buka lagi. Kecuali untuk STPM sahaja. Fasa 3 baru sekolah buka, itu pun untuk SPM. Korang masuk nanti bila fasa 4 barulah form yang lain, tingkatan-tingkatan yang lain yang masuk. Jadi exam akhir tahun kita tak pasti lagi. So seandainya KL Selangor ditukar kepada fasa 4 dalam bulan 10 nanti, maka korang dikendaki datang sekolah. Jadi exam akhir tahun kita akan buat secara fizikal. So sekiranya masih lagi tak tukar fasa, maka exam akhir tahun kita akan buat secara online. Bila? Cikgu rasa semua dah tahu kan, ada cikgu-cikgu mungkin dah bagi tahu iaitu hujung bulan 11 pertengahan bulan 11. Okey. Jadi kalau boleh kelas tambahan join lah yang tak boleh join nanti tolong bagi tahu. Sebab cikgu ambil kira untuk salah satu cabang markah untuk exam akhir tahun. Sebab cikgu tak bagi kerja rumah. Korang nak kerja rumah ke korang nak join kelas tambahan? Mana nak?
Kalau cikgu bagi kerja rumah, korang kena hantarlah kerja rumah tu. Kelas tambahan. Okay. Jadi cikgu buat kelas tambahan. Dalam kelas tambahan kita akan bincang soalan. So dalam kelas tambahan tu cikgu akan tanyalah. Sama jugalah. Kalau bagi kerja rumah pun korang tak buat, tak hantar pun kan. Baik, kita buat kelas tambahan. Okay. Okay. Alright, kita terus tengok pada cara nak rekod dalam jurnal AM. Okay, yang pertama untuk belanja belum bayar. Okey, tadi cikgu cakap belanja belum bayar adalah liability semasa. Jadi hukum liability semasa dalam catatan bergu, iaitu bila kita nak merekod liability semasa mesti kredit. Kalau ada liability semasa kena kredit, kalau bertambah kena kredit, kalau berkurang kena debit. Jadi bila ada belanja belum bayar, kita akan letak di sebelah kredit jurnal AM. Okay, jadi kita akan ikut pada situasi lah belanja dia, iaitu sewa. Okay, jadi kita akan letak sewa belum bayar di sebelah kredit. Okay. Dan nilai dia adalah berapa belum bayar tadi? 1,000. Okay. Yang belum bayar adalah 1,000. Dan bila ada belum bayar, kesan dia terhadap belanja kita nak dapatkan belanja sebenar, kita kena tambah. Sebab dia belum bayar. Jadi kena tambah. So bila belanja kena tambah, sifat belanja ni bila tambah memang kena debit. Sebab dia abaleh kan, aset belanja bertambah mesti debit. Jadi di sebelah debit kita akan letak akaun sewa. Jadi mewakili semua belanja lah macam ni. Contohnya sewa. Dan nilai kita letak 1,000. Okay. Dan keterangan kita akan tulis merekod sewa belum bayar. Okay. Rekod sewa belum bayar. Okey. Jadi macam tu jugalah untuk belum bayar. Prabayar, belanja prabayar. Okey, jadi belanja prabayar, komponen belanja prabayar ni adalah aset semasa. Prabayar aset semasa. Jadi sekiranya ada prabayar, maksudnya ada aset, jadi kita kena tambah. Ataupun hukum aset kalau bertambah mesti debit. Jadi debit kita akan letakkan belanja prabayar tersebut. Ikut contoh ni adalah promosi. Jadi kita letak promosi prabayar. Sebab dia aset. Dan berapa yang prabayar? 2,000. Jadi kita letak 2,000. Okey. Kemudian kredit apa? Okey, disebabkan prabayar kita terlebih bayar, maka nilai belanja kita perlu kurangkan. Kita perlu tolak. Tadi cikgu dah bagi tahu sifat belanja ni kalau bertambah debit, kalau berkurang kredit. So bila ada prabayar, belanja perlu dikurangkan. Jadi dalam jurnal kita mesti rekod di sebelah kredit, iaitu kalau ikut contoh promosi. So kredit promosi. 2,000. Tengoklah belanja apa jangan kita pakai letak je. Jangan letak belanja, salah. Kena tengok belanja apa. Okey, dan keterangan kita tulis merekod promosi prabayar. Ini kalau dia minta jurnal AM. Soalan objektif selalu keluar. Okey. Ni jurnal AM ni. Alright, sekarang kita pindahkan ke ledger. So kita pindahkan ke account. Jadi nak pindah account macam biasalah. Tengok dalam jurnal ada berapa account. So dalam jurnal ada 2 account kat sini. Satu pertama sewa, yang kedua sewa belum bayar. Jadi itulah account yang kita akan buka.
Yang pertama akaun sewa. Yang kedua akaun sewa belum bayar. Okey. Jadi akaun sewa. Okey, sekarang kita masuk kepada akaun belanja. Tadi hasil sekarang belanja. Okey. Macam biasa, macam hasil juga untuk akaun belanja, yang pertama kita kena rekod belanja yang kita dah bayar. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu kita ambil daripada buku tunai. Okey. So buku tunai untuk belanja akan berada di sebelah kredit. Belanja yang kita dah bayar. Okay, jadi bila kita pindahkan ke akaun belanja, kalau buku tunai kredit, kita pindah ke akaun belanja perlu kita rekod di sebelah debit. Okey. Iaitu butir yang kita letak bank lah. Ini contoh bank kalau tunai ikut dalam buku tunai. Okey, jadi butir bank untuk belanja mesti berada di sebelah debit. Okey. So dalam soalan contoh ni 5,000 kita letak sini. Sebab apa 5,000? Sebab 5,000 ni adalah belanja yang kita dah bayar. Bank tu memang menunjukkan belanja atau hasil yang kita dah bayar dan terima. Okey, kemudian barulah kita letakkan apa yang ada dalam jurnal. Jadi kalau ikut dalam jurnal, debit sewa. Jadi akan sewa di sebelah debit. Kemudian dalam sewa belum bayar di sebelah kredit. Okey. Okey, sewa debit, sewa belum bayar kredit. Kemudian butir barulah kita tukar. So untuk akaun sewa, kita letak sewa belum bayar. Manakala sewa belum bayar, butir kita akan letak sewa. Butir kita akan letak sewa. Okey. Selesai. So bila dah letak, kita dah pindahkan. Jadi langkah seterusnya kita kena tutup akaun. Ataupun kita kena imbangkan akaun. Okey, akaun sewa 6,000. Sini pun 6,000. Okey, jadi kat sini pun 6,000. Okey, dan bila kita imbangkan nilai yang butir yang kita akan letak untuk akaun sewa ni adalah akaun untung rugi. Akaun untung rugi, iaitu belanja sebenar. Okey, yang ni awak kena tahu bezakan antara akaun dengan akaun hasil tadi. Sebab akaun sewa ataupun akaun belanja, bank akan berada di sebelah debit. Akaun untung rugi akan berada di sebelah kredit. Kalau tengok akaun hasil tadi, bank terbalik. Bank kredit, untung rugi debit. Jadi tolong bezakan. Jangan sama je semua. Salah belanja bank mesti debit. Okey. Kemudian sewa belum bayar. Okey, kita tutup pula akaun sewa belum bayar. Okey. Jadi bila kita tutup akaun sewa belum bayar,
Jadi kita akan cari baki HB. Sebab sewa belum bayar adalah liability semasa. So bila ada baki HB, jangan lupa bawa ke tempoh yang baru sebagai baki BB. Right? Okay, so jadilah macam ni account dia. Okay. Okay, seterusnya belanja prabayar. Kita tengok pula belanja prabayar. Jadi kat sini ada dua akaun dalam jenayah, iaitu satu promosi dan yang kedua akaun promosi prabayar. Okay. Jadi macam biasa akaun belanja kita kena letakkan berapa belanja yang kita dah bayar di sebelah debit. Kita akan letakkan berapa belanja yang kita dah bayar. So kalau ikut soalan ni, yang kita dah bayar adalah 8,000. Jadi butir dia mesti bank. Di sebelah debit ya. Okey, and then baru kita masukkan. Okey, kalau daripada jenayah kita pindah ke ledger. Okey, akaun promosi kredit. Okey, so kita letak di sebelah kredit. Okey. Kemudian promosi prabayar, kalau dalam jurnal adalah di sebelah debit. Jadi kita letak di sebelah debit. Okay. Alright, kemudian barulah kita tukar butir dia. Jadi untuk akaun promosi, kita akan letak promosi prabayar. Kalau dekat akaun promosi prabayar, kita akan letak butir promosi. Okey, kemudian kita tutup akaun. Kita tutup kedua-dua akaun. Okey, akaun promosi kita imbangkan 8,000. Jadi ada balance lagi 6,000. Dan 6,000 kita akan letakkan butir akaun untung rugi. Manakala promosi prabayar pun sama juga, kita imbangkan. Okey, 2,000. Tarikh. Dan ini adalah butir kita letak baki HB sebab dia prabayar. Dan bila ada baki HB, jangan lupa bawa ke tahun baru. Tempoh baru. Januari 1, baki BB 2,000. Okey, selesai. So kalau bandingkan dua akaun belanja ni, promosi dengan sewa sama je. Kedudukan bank dengan untung rugi sama. Kalau awak tengok dua akaun hasil yang sebelum ni, faedah dengan komisen pun sama juga. Akaun bank dengan untung rugi, kedudukan dia sama.
Sebab semua belanja macam tu, semua hasil macam tu. Mesti ada. Account bank mesti ada, untung rugi mesti ada. Okey. Kemudian kita tutup. Bukan kita pindahkan ke akaun untung rugi. Bagi tahun berakhir. Jadi macam biasa dalam akaun untung rugi, di sebelah debit belanja, di sebelah kredit adalah hasil. Okey. Jadi belanja kita bawa lah dua akaun ni tadi Kita ambil nilai untung rugi. Apa ni? Kalau sewa untung rugi di sebelah kredit, bila pindah ke akaun untung rugi, kita akan rekod di sebelah debit. So butir sewa. Jadi berapa nilai dia? 6,000. Kemudian promosi pun sama, akaun promosi, akaun untung rugi berada di sebelah kredit. So bila pindah ke akaun untung rugi, kita akan rekod di sebelah debit. Nilai dia 6,000. Tengok walaupun sama kat sini tapi sebab dekat dalam akaun tu memang kita dapat nilai dia 6,000. Jadi 6,000 lah kita kena letak yang akaun untung rugi ni. Okey. Ini yang berlaku dalam akaun untung rugi. Apa? Seterusnya PKK. Penyata kedudukan keuangan. Jadi macam biasa ada dua sahaja, iaitu di sebelah debit aset semasa, di sebelah kredit adalah liability semasa. Yang lain tu bukan tak ada sebab ini kita petikkan sahaja, petikan untuk akaun nominal sahaja yang berkaitan akaun nominal sahaja. That's why dia ada dua ni Okey, jadi kita ambil baki HB untuk baki BB untuk akaun belum bayar, jadi baki BB di sebelah kredit. Jadi kita pindah ke PKK. So dia akan ada di sebelah liability semasa sewa belum bayar 1,000. Manakala dalam akaun promosi, so kat sini ada promosi prabayar, jadi baki awal di sebelah debit. Jadi kita akan letakkan di sebelah debit PKK di bawah aset semasa. So butir adalah promosi prabayar. 2,000. Okey, selesai. Okey, ada soalan setakat ni? Jadi cikgu dah explain semua. Hasil belum terima, belum terperoleh. Belanja belum bayar dengan belanja prabayar. Okey, setakat ni siapa ada soalan nak tanya?
Semua okey Okey cikgu. Ya, benda ni konsep dia masih sama je, kita ikut konsep Ableh tu. Kalau awak tahu konsep Ableh tu, memang kita boleh rekod ke dalam jurnal. Memang kita boleh rekod ke dalam buku catatan pertama. Ke dalam jurnal. Okey, so nanti kita akan tengok contoh soalan. Okey, sebelum kita tengok contoh soalan pelarasan. Okey, cikgu nak bagi tahu yang cikgu explain tadi sebelum ni yang ada melibatkan dua akaun setiap situasi ni, Contoh kalau belum terima ada dua akaun hasil dengan hasil belum terima. Kalau belum terperoleh pun akan ada dua akaun, iaitu akaun hasil dengan hasil belum terperoleh. Kalau belum bayar, belanja belum bayar pun akan ada dua akaun, akaun belanja dengan belanja belum bayar. Dan akaun prabayar pun, kalau berlaku prabayar, belanja prabayar pun akan melibatkan dua akaun. Akaun belanja dengan belanja prabayar. Okey, yang kita buat ni, yang cikgu explain ni, ini adalah kaedah pertama untuk kita merekod ke dalam ledger. Ke dalam ledger, maksudnya jurnal tak ada masalah. Jurnal macam tu lah, tak ada masalah. Jurnal itu je lah benda dia. Tapi ke dalam ledger ini adalah kaedah pertama. Sebab bila cikgu cakap kaedah pertama, bermaksud dia akan ada cara lain kita nak rekodkan ke dalam ledger. Inilah dia untuk kaedah yang kedua. Cikgu ini kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang kedua ni, cikgu gabungkan semua akaun jadi satu. Contoh kalau hasil tadi, kita ada akaun hasil, kita ada akaun hasil belum terima, kita ada akaun hasil belum terperoleh. Jadi cikgu gabungkan jadi satu akaun sahaja, iaitu akaun hasil sahaja. Tapi dalam tu semua maklumat ada. Akaun belanja pun sama. Tiga akaun tadi iaitu akaun belanja, belanja belum bayar, belanja prabayar. Cikgu masukkan ke dalam satu akaun dan dalam tu semua ada. Okey. Dan kaedah kedua ni lah yang diguna pakai untuk kita jawab dalam exam. Bukan bermaksud kaedah pertama tu tak berguna, tak. Dua-dua kaedah boleh kita guna. Tapi kaedah kedua ni lah kaedah yang mudah. Kaedah yang mudah beri markah, kaedah yang mudah untuk pelajar buat. So kalau misalnya kata korang selesa kaedah pertama nanti, kalau ada soalan nak buat kaedah pertama, buatlah, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau boleh nak buat kaedah kedua ni, okey, buatlah kaedah kedua. Tapi cikgu memang tekankan kalau boleh kita jawab kaedah kedua ni sebab kita tak perlu guna ruang, kita tak makan ruang. Kalau akaun, satu akaun je kita buka. Tak perlu kita buka 2 atau 3 akaun. Okey. Jadi yang pertama akaun hasil. Kita tengok kedudukan untuk akaun hasil, bank dengan untung rugi masih sama. Bank tunai masih sama, iaitu di sebelah kredit, manakala untung rugi akan berada di sebelah kredit. Dan maksud dia masih sama. Bank tunai ni maksudnya hasil yang kita dah terima. Yang mana kita ambil daripada buku tunai. Akaun untung rugi maksudnya hasil sebenar. Yang ni kita dapat daripada pengiraan ataupun daripada soalan. Yang kita nak hantar dekat Apur. Yang butir akaun untung rugi. Okey. Sama juga dengan belanja. Okey. Dia tetap ada bank dengan tunai. Bank tunai dengan akaun untung rugi, cuma kedudukan dia terbalik. Kalau belanja, bank tunai dia berada di sebelah kredit. Di sebelah debit. Iaitu yang maksud dia yang belanja yang kita dah bayar. Pun sama, kita ambil dari buku tunai. Dan akaun untung rugi ni maksudnya belanja sebenar. Yang mana yang kita nak hantar dekat Apur. Okey. Alright.
Kemudian dua benda ni mesti ada dalam akaun hasil dengan akaun belanja. Sama ada dia maklumat tu kita dapat daripada soalan ataupun bila kita imbangkan akaun, bila kita tutup akaun. Tapi yang penting bank tunai ni wajib ada. Butir bank tunai ni wajib ada. Sebab bila ada yang kita dah terima dah bayar baru boleh kita buat pelarasan. Bank tunai ni wajib ada. Cuma akaun terugi tu depend pada soalan. Kalau soalan beri dah ada dalam tu nilai sebenar, kita letakkan. Kalau dalam soalan tu tak ada, jadi kita kena cari. Maksudnya kita kena imbangkan akaun, dapatlah untung rugi. Okey. Kemudian baki awal. Okey, kat sini tak ada baki awal, cuma kat sini cikgu letak hasil belum terima dengan hasil belum terperoleh pada awal tahun. Tengok tarikh Januari 1. Ini merujuk kepada baki awal lah. Cuma perkataan baki awal tu cikgu tak tulis. Sebab ini akaun hasil. Akaun hasil tak ada baki. That's why tak ada baki BB, HB tak ada. Cuma kat sini cikgu letak hasil belum terima dengan hasil belum terperoleh pada awal tahun. Yang ni kita tengok maklumat lah. Kalau maklumat awal tahun tu, jadi kita letakkanlah pada sebagai hasil belum terima dengan belum terperoleh. Okey. Sama juga dengan belanja. So kita ada belanja prabayar di sebelah debit, belanja belum bayar di sebelah kredit. Tengok tarikh dia awal tahun. Jadi ini merujuk kepada baki awal. Okay. Kenapa debit, kenapa kredit? Ingat semula lah. Hasil belum terima ni aset, that's why dia debit. Hasil belum terperoleh ni dia liability, that's why dia kredit. Untuk awal tahun belanja prabayar dia aset, that's why dia debit. Belanja belum bayar dia liability, itu sebab dia kredit. Okey. Boleh? Baki awal kena ikut. Kalau dia aset mesti debit. Kalau dia liability mesti kredit. Itu untuk baki awal. Manakala baki akhir, baki akhir dia kena kontra lah. Kalau baki awal debit, baki akhir dia akan berada di sebelah kredit. Untuk belum terima. Kalau baki awal belum terperoleh berada di sebelah kredit, maka baki akhirnya akan berada di sebelah debit. Jadi baki akhir kena kontra lah dengan baki awal. Sama juga dengan belanja. Okay, kalau belanja prabayar aset berada di sebelah debit untuk baki awal, jadi baki akhir akan berada di sebelah kredit. Sama juga dengan belum bayar. Okay. Kalau baki awal di sebelah kredit, baki akhir di sebelah debit. Jadi kita imbangkan dah selesai. Tak perlu kita cari baki HB, baki BB apa semua. Cukup macam ni sahaja. Okey. Dan kita nak cari apa sebenarnya? Itu depend pada soalan. Itu depend pada soalan. Yang kita nak cari selalunya adalah ni dia. Yang cikgu buat petak ni. Yang cikgu petakkan ni, inilah yang kita nak cari bila kita buat akaun hasil. Sama ada akaun untung rugi ataupun kita nak cari hasil belum terima baki akhir untuk akhir tahun ataupun hasil belum terperoleh pada akhir tahun. Depend pada soalan. Kalau soalan dia dah beri akaun untung rugi yang sebenar, maksudnya kita kena cari salah satu yang kat bawah tu. Antara belum terperoleh atau belum terima. Kalau soalan dah beri belum terima atau belum terperoleh, maksudnya kita kena cari akaun untung rugi. Okey? Faham?
Sama juga macam belanja. Yang cikgu petakkan ni. Ini yang kita nak cari. Kamu juga, kalau belanja dalam soalan dia beri belanja sebenar, jadi kita kena cari belanja belum bayar ataupun belanja prabayar pada akhir tahun. Kalau dia dah beri yang akhir tahun, iaitu belanja belum bayar ataupun belanja prabayar, bermaksud kita kena cari berapa belanja sebenar, iaitu akaun untung rugi. Itu yang berlaku dalam soalan pelarasan akaun nominal. Baki awal dengan bank tunai tu, itu selalu memang dah ada dalam soalan. Itu memang dah ada dalam soalan. Jaranglah dia tanya, dia minta baki awal, dia minta berapa yang kita dah bayar, jarang. Tapi boleh jadi, ada. Tapi jarang keluar. Kalau dia minta pun kita imbangkan je lah. Kita tutup je lah akaun. Kita isi maklumat yang ada dalam soalan. And then kita imbangkan. Dapatlah apa yang kita nak cari sebenarnya. Itulah cara dia. Okey. Boleh kelas? Boleh cikgu. Jadi kita, untuk latihan yang kita nak buat lepas ni, cikgu nak kita, cikgu akan ajar ataupun kita akan buat kaedah yang kedua ni sebagai cara jawapan kita. Yang mana cikgu nak you all pun semua kena buat sama jugalah. Jadi mudah, kita tak guna banyak kertas ledger nanti. Okey. Kita tengok contoh latihan. Kalau tak ada soalan, kita tengok contoh latihan. Okey, ini contoh soalan pelarasan untuk akaun nominal sahaja. Okey. Jadi cikgu explain dulu bentuk soalan. Okey, nampak ni. Mula-mula dia bagi maklumat berikut dipetik daripada buku perakaunan Balqis Enterprise. Okey, dia bagi PKK pada 31 Disember 2019. Tengok tarikh. Okey. Bila dia bagi PKK. Macam biasalah, ada debit, ada kredit. Debit ni aset. So ada faedah belum terima, sewa prabayar, gaji prabayar. Itu semua aset. Kemudian ada komisen belum terperoleh ni. Tambah R sini. Terperoleh, kadar bayaran belum bayar. Okey, so dua-dua ni liability. Okey, kemudian dia bagi imbangan duga. Okey, imbangan duga pada 31 Disember 2020. Sudah dia bagi 2020 pula. Jadi apa maksud dia sekarang ni? Tahun mana yang kita nak rekod sekarang ni? Adakah tahun 2019 atau tahun 2020? Tahun semasa. 2019 ke 2020? 2020. 2020. Ini adalah tahun semasa. Imbangan duga ni merujuk tahun semasa. Sama ada dia bagi imbangan duga atau buku tunai. Jadi kita ikut tahun tu. Okey, kalau dia bagi imbangan duga, so awak kena ingat hasil dalam imbangan duga mesti kredit. Belanja dalam imbangan duga dia mesti debit. Jadi bila kita baca imbangan duga tu kita boleh tahulah. Okey, tengok faedah simpanan dekat kredit. Jadi kita tahu okey, ini adalah hasil. Komisen diterima. Okey, nilai dia di sebelah kredit. Okey, jadi kita tahu ini hasil. Sewa berada di sebelah debit. Okey, kita tahu ni adalah belanja. Kadar bayaran akan berada di sebelah debit. Jadi ini pun belanja. Gaji di sebelah debit. Okey, gaji pun adalah belanja. Jadi inilah kedudukan dia dalam imbangan duga. Okey, boleh faham? Boleh cikgu. Alright. Apa maksud nilai hasil dengan belanja dalam imbangan duga ni? Apa maksud dia? Kalau hasil ni hasil apa? Hasil yang dah diterima. Yes. Hasil yang kita dah terima.
Yang mana butir nanti dalam akaun hasil akan jadi bank lah atau tunai. Manakala belanja dalam imbangan duga ni maksudnya belanja yang kita dah bayar. Cuma kita nak laraskan berapa belanja untuk tahun 2020. Berapa hasil sebenar untuk tahun 2020. Okey. Jadi faham cara nak baca imbangan duga ni? Boleh cikgu. Uzair, faham tak Uzair? Adawiyah, faham tak ni imbangan duga ni? Faham cikgu. Faham Luqman? Faham cikgu. Okey. Kemudian PKK pada 2019 ni, ni apa pula maksud dia? Sebab tahun semasa 2020. Yang ni PKK pada tahun 2019. So nanti yang dalam 2019 ni kita akan rekod sebagai baki awal untuk tahun 2020. That's why tahun ni penting tarikh ni penting. Nak bantu kita nak rekod. Sebab dalam PKK ni dia bagi tahu 31 Disember 2019. Awak kena ingat PKK ni kita buat pada akhir tahun Jadi 2019 PKK ni baki akhir. Jadi tahun 2020 dia akan jadi baki awal. Okey, itulah dimaksudkan dengan PKK ni. Okey, kita tengok maklumat tambahan. Maklumat tambahan ni dia akan bantu kita apa yang kita nak cari sebenarnya dalam setiap akaun hasil dengan belanja. Okey, kita tengok satu persatu. Okay, yang pertama, faedah simpanan belum terima. Sebelum cikgu explain maklumat tambahan, kita kena tahu bahawa maklumat tambahan ni dia bertarikh 31 Disember 2020. Maksudnya pada akhir tahun. Maklumat tambahan ni maklumat yang kita ada, yang kita nak laraskan pada akhir tahun. Okey. Jadi nombor 1. Faedah simpanan belum terima. Okey, jadi sekarang faedah simpanan dia bagi kita belum terima. Jadi ini adalah baki akhir untuk faedah simpanan. So bila dia bagi yang belum terima, jadi kita nak cari apa? Hasil sebenar. Yes, kita nak cari faedah sebenar. Sebab maklumat tambahan dia bagi yang belum terima pada akhir tahun. So bila kita imbangkan akaun tu nanti, kita akan cari faedah sebenar. Itu nombor 1. Okay, nombor 2, komisen. Komisen pada 31 Disember berjumlah 6,000. Jadi ini adalah komisen sebenar. Jadi bila dia bagi komisen sebenar, dia dah bagi nilai komisen sebenar. Jadi kita nak cari sama ada belum terima atau belum terperoleh. Sama ada kita tak cukup terima ataupun kita terlebih terima. Sama juga yang seterusnya nombor 3. Okey, dia bagi kita kadar bayaran belum bayar. Jadi kita nak cari yang sebenar, kadar bayaran sebenar. Sebab dia dah bagi yang belum bayar, so kita kena cari berapa yang sebenar. Okey, maklumat nombor 4 pun sama. Okey, dia bagi kita gaji. Okey, gaji pada 31 Disember berjumlah 12,000. So ini adalah gaji sebenar. Okey, jadi kita kena cari sama ada belanja belum bayar ataupun belanja prabayar. Ini teknik kita nak jawab soalan.
Okey, dan nombor 5 sama juga dia bagi yang belum bayar, sewa belum bayar. Kita tahu sewa ni tadi belanja. Okey, dia bagi yang belum bayar. Bermaksud kita kena cari sewa sebenar. Sewa sebenar. Okey. Itu fungsi maklumat tambahan. Dia bantu kita apa yang perlu kita laraskan dan apa yang kita nak cari. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Okey, anda dikehendaki, nampak tu. A, kita kena buat akaun faedah diterima. B, akaun komisen diterima. C, kita kena buat akaun sewa. D, akaun kadar bayaran. E, akaun gaji. Jadi, bila kita nak buka kelima-lima akaun ni nanti, kita akan buat menggunakan kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua. Okey, lepas tu F, petikkan akaun rugi dengan PKK. Okey, so lepas kita dah selesai buka 5 akaun ni, kita jawab pula soalan F dengan G. Kita buat akaun untung rugi, petikkan. Petikkan ni maksudnya yang terlibat sahaja. Bukan semua. Kemudian petikkan PKK pada 31 Disember 2020. Okey. So nanti kita akan bincangkan dalam kelas tambahan cara nak buat sebab tak sempat dah. So lepas tu nanti kita akan buat latihan lagi. Okey. Jadi cikgu harap kelas tambahan Sabtu ni macam biasa pukul, tengok nanti cikgu bagi tahu pukul 9.30 atau pukul 10. Jadi macam biasa. Jadi cikgu harap semua dapat hadir. Sebab kat situ cikgu boleh bagi buat penilaian berkenaan penyertaan awak. Siapa yang tak hadir, cikgu nak korang kena buat kerja rumah. Tu je. Mana nak buat kerja rumah ke, nak datang kelas. So pilihlah sendiri. So siapa yang ada nanti adalah markah dia. Siapa yang tak hadir nanti kalau nak markah, okey, buatlah kerja rumah. Hantarlah dekat Google Classroom. Okey, ada soalan sebelum kita tamat kelas? Tak ada cikgu. Ada? Ashraf? Ada? Tak ada cikgu. Ada siapa lagi? Zul? Okey Zul? Boleh cikgu. Akina? Boleh cikgu. Okey. Yasmin datang tak? Yasmin okey tak Yasmin? Ada? Okey. Okay. Alright. Okey. Jadi cikgu rasa cukuplah setakat ni. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Dan jangan lupa kelas tambahan Sabtu ni. Kelas tambahan Sabtu ni dan kita akan cuba buat latihan. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih sebab datang kelas. Jadi kita jumpa minggu depan. Okey, Assalamualaikum. Salam, terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.